Okey. Jadi kita akan sambung tentang sudut dan catat adil. Okey, dalam sudut dan catat adil, kalau kita gunakan if else statement ataupun kita gunakan loop struktur kawalan ulangan ataupun struktur kawalan pilihan, kita ada struktur kawalan ulangan, struktur kawalan pilihan, kita akan selalu jumpa dengan relational operator ataupun dalam bahasa Melayu dia kita panggil sebagai pengendali hubungan, relational operator. Jadi relational operator ni sebenarnya ada 6 sebenarnya. Jadi yang pertama kita ada equal operator ataupun operator sama dengan. Okey, kemudian kita ada not equal operator, tapi cikgu tak pasti sama ada not equal ni ada ke tidak dalam Scratch. Nanti kita tengok sama-sama. Kita ada yang ni, tidak sama dengan. Okey, tidak sama dengan. Yang ni relational operator yang kedua. Okey, kemudian kita ada greater than, lebih besar, kita ada greater than or equal to, kemudian kita ada less than, kemudian kita ada less than or equal to. Jadi semua sekali ada 6. Dalam matematik not equal bukan macam ni dalam matematik kita buat macam ni. Kita buat sama dengan, lepas tu sekejap. Dalam simbol matematik kita gunakan sama dengan, lepas tu kita palang macam tu. Not equal to. Macam ni. Ni, lepas tu kita palang. Yang ni tidak sama dengan. Okey, jadi relational operator semua ada 6. Dan relational operator ni kita gunakan untuk dapatkan nilai boolean. Nilai boolean ada 2. Yang pertama nilai boolean adalah true. Yang kedua nilai boolean adalah false. Jadi kita akan dapat nilai boolean sama ada true atau false dengan menggunakan relational operator. Dan kebiasaannya relational operator ni kita letak dekat syarat. Syarat dekat dalam if statement ataupun if else statement ataupun dalam loop. Jadi nanti kita akan pergi lebih lanjut tentang relational operator. Okey. Yang ni kita skip dulu. Kita skip dulu muka surat 76. Sekejap. Muka surat 70. Surat. Okey, muka surat 76, PDF muka surat 82. Okey, muka surat 82 PDF. Sekejap. Okey, yang ni kita skip dulu. Okey. Sebab apa kita skip dulu? Sebab cikgu nak ajar awak coding. Cikgu nak ajar awak coding. Jadi kalau kita skip yang ni, nanti kita belajar coding sikit, lepas tu kita patah balik muka surat 82. Okey, cuba tengok dekat bahagian coding. Yang ni kita skip Kita skip dulu, nanti kita datang balik. Okey, sekarang kita pergi dekat repeat until ni pun kita skip dulu. Nanti kita datang semula. Okey, yang ni kita skip. Okey. Jadi kita akan masuk pada topik bab 4, iaitu topik kod arahan. Jadi kita akan skip muka surat 82 hingga 97. Kita skip dulu, nanti kita patah balik. Okey, kali ini kita akan masuk topik kod arahan. Jadi untuk belajar topik kod arahan, awak kena install Scratch. Okey, awak kena install Scratch. Jadi, sekejap. Kod arahan ada 2. Satu kod arahan Scratch, satu lagi kod arahan HTML. Dan bab 4 ni merupakan topik yang terakhir. Awak sudah install bagus. Okey, nanti senang kita nak belajar. Jadi kita ada 2 kod arahan. Yang pertama Scratch, yang kedua HTML. Nanti kita akan belajar. Awak akan belajar tentang Scratch. Yang kedua, awak akan belajar bahasa HTML.
Okey, Scratch dengan HTML ni merupakan dua bahasa yang berbeza. Okey, jadi kita sekarang ni belajar bahasa komputer. Okey, kenapa kita belajar bahasa? Apa sebenarnya tujuan kita belajar bahasa? Okey, kita gunakan bahasa ni sebagai salah satu medium untuk berkomunikasi. Kenapa kita berkomunikasi? Kita berkomunikasi sebab kita nak sampaikan maklumat. Contoh, katakanlah cikgu nak sampaikan maklumat tentang subjek ASK kepada Winston, kepada Hanshen. Jadi cikgu kena berkomunikasi dengan Winston, dengan Hanshen, ataupun cikgu kena bagi maklumat tu sampai. Barulah kita kata berlakunya komunikasi ataupun berlakunya perpindahan maklumat. Katakanlah cikgu ajar-ajar, tapi maklumat apa yang cikgu cakap ni Winston dengan Hanshin tak dengar. Katakanlah cikgu ajar-ajar tapi Winston dengan Hanshin tak dengar suara cikgu. Adakah berlaku komunikasi? Adakah berlaku komunikasi? Komunikasi tidak berlaku. Kenapa komunikasi tak berlaku? Sebab tidak berlakunya perpindahan maklumat daripada cikgu kepada pelajar. Okey, jadi kenapa kita belajar bahasa? Tujuan dia untuk kita berkomunikasi. Jadi kalau cikgu nak berkomunikasi dengan Winston, dengan Hanshin, cikgu boleh berkomunikasi gunakan contohnya bahasa Melayu. Ataupun mungkin cikgu boleh gunakan bahasa Mandarin. Okey. Kalau cikgu nak, katakanlah cikgu suka main game contohnya. Dan cikgu ada kenal seorang gamer daripada US. Jadi kalau cikgu nak berkomunikasi dengan gamer daripada US tu, cikgu kena gunakan bahasa Inggeris contohnya untuk berkomunikasi. Dan begitu juga bila kita nak menghantar arahan kepada komputer. Jadi bila kita nak suruh komputer laksanakan sesuatu, bila kita nak arahkan komputer laksanakan tugas, kita kena berkomunikasi dengan komputer. Bila kita berkomunikasi dengan komputer, barulah komputer boleh dapat terima kita punya arahan kita. Jadi kita belajar bahasa komputer, tujuan dia untuk kita berkomunikasi dengan komputer. Jadi pada tingkatan 1, awak akan belajar dua bahasa, iaitu Scratch dengan HTML. Scratch digunakan untuk mengarahkan komputer membuat program. Jadi bila kita nak suruh komputer buat program, kita gunakan bahasa Scratch. Kita boleh gunakan bahasa Scratch. Dan HTML ini merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat website ataupun dokumen web yang digunakan untuk membuat dokumen web ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil web page. Web page ataupun laman web, dokumen ataupun laman web. Jadi kita belajar HTML untuk kita arahkan komputer membuat web page ataupun membuat laman web. Jadi kenapa kita belajar dua bahasa? Sebab untuk buat program dan untuk buat web page ni merupakan dua tugas yang berbeza. Jadi kalau kita nak suruh komputer buat benda lain pula contohnya, kita belajar bahasa yang lain. Jadi bila kita belajar bahasa komputer, barulah kita boleh arahkan komputer membuat tugas yang kita nak. Sebagai contoh, kita nak berkomunikasi dengan contohnya macam ni. Katakanlah cikgu nak berkomunikasi dengan rumah. Boleh tak kita berkomunikasi dengan rumah? Okey, kita tak boleh berkomunikasi dengan rumah sebab rumah ni bukan benda hidup. Jadi kalau kita nak berkomunikasi dengan rumah, kita belajar bahasa yang mana bahasa komputer dan kita boleh letak embedded komputer. Kita letak embedded komputer dekat rumah dan kita boleh arahkan ataupun kita boleh memberi arahan kepada rumah kita untuk laksanakan sesuatu tugas. Sebagai contoh, katakanlah kita tepuk, sekali tepuk. Kita clap sekali, lampu rumah akan terbuka. Katakanlah kita clap 2 kali. Contohnya, kita clap 2 kali, lampu rumah akan terpadam. Ataupun kita kata, contohnya kita kata buka pintu. Bila kita kata buka pintu saja, nanti pintu kita akan terbuka secara automatik. Jadi untuk kita berkomunikasi dengan benda yang bukan hidup,
kita kena belajar bahasa komputer. Kita belajar bahasa komputer, kita arahkan komputer untuk laksanakan tugas, untuk laksanakan sesuatu tugas. Jadi tujuan kita belajar bahasa ni, tujuan utama dia adalah untuk berkomunikasi. Bila kita boleh berkomunikasi, barulah senang kita nak beri arahan kepada komputer. Okey. Jadi kita tengok yang ni muka surat 93 yang mana dia ada cerita tentang komputer yang digunakan sebagai pelayan tetamu. Okey, kemudian kata ada komputer yang bawakan beg. Ada komputer yang bertindak sebagai jam penggera yang boleh buka lampu dan sebagainya. Ada komputer yang digunakan untuk menguruskan barang dan sebagainya. Jadi kita boleh arahkan komputer membuat apa yang kita nak jika kita mahir bahasa komputer. Okey, tengok seterusnya, kod arahan. Okey, nama lain bagi kod arahan adalah program. Jadi kalau awak jumpa perkataan program ataupun perkataan kod arahan, dia mempunyai maksud yang sama. Jadi kod arahan ialah satu arahan yang mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu tugas. Jadi kod arahan ini boleh disimpan dalam ingatan dan kita boleh guna semula, dan kod arahan menggunakan bahasa komputer. Okey. Jadi kalau kita nak berkomunikasi dengan manusia, kita belajar bahasa manusia. Kita belajar bahasa Mandarin. Kita belajar bahasa Inggeris. Kalau kita nak berkomunikasi dengan komputer, kita kena belajar bahasa komputer. Okey, kemudian cuba tengok pemboleh ubah dan operator matematik dalam program, dalam pengatur caraan. Jadi pemboleh ubah ni apa? Pemboleh ubah ni merupakan kita guna pemboleh ubah untuk apa? Kita guna pemboleh ubah ni untuk kita simpan data. Guna pemboleh ubah ni untuk kita simpan data. Kerana pemboleh ubah merupakan storan ingatan. Dalam pemboleh ubah dia ada storan ingatan yang digunakan untuk simpan data. Yang mana kita nak guna data tersebut kemudian hari. Okey. Jadi kelebihan program. Kenapa kita belajar programming? Kenapa kita buat program? Okey, sebab komputer dia ada satu kelebihan yang tak ada pada manusia. Kelebihannya adalah kelebihan ingatan. Okey, manusia ni, ingatan manusia adalah terhad. Okey, kita mungkin boleh ingat satu dua perkara, tetapi kita tak boleh ingat banyak perkara. Komputer tidak mempunyai masalah ingatan kerana ruang ingatan dalam komputer hampir tidak terhad. Maknanya ruang ingatan dalam komputer ni sangat besar. Sebab tu kita gunakan program, sebab komputer, sebab kelebihan menggunakan pemboleh ubah dalam program. Okey. Kemudian dia kata, pemboleh ubah kita boleh simpan data. Dan data ni ada macam-macam jenis data. Kita panggil sebagai data type. Jadi antara jenis datanya adalah nombor. Okey. Antara jenis data adalah nombor. Kemudian kita ada teks, kemudian kita ada nilai logik. Jadi nilai logik ni ada dua lah. Satu nilai true, satu nilai false. Jadi kita gunakan pemboleh ubah untuk simpan data. Kita guna pemboleh ubah untuk simpan data, dan data tu ada macam-macam jenis. Data ada macam-macam jenis, dan apa yang kita boleh buat terhadap data tu sebenarnya banyak bergantung kepada data type. Okey, apa yang kita boleh buat terhadap data tu banyak bergantung kepada data type yang kita guna. Okey, sekarang cuba tengok dalam kemudian kita tengok operator matematik. Biasanya kita panggil dia operator matematik. Sebenarnya matematik ni dia luas. Jadi lebih spesifik kita panggil sebagai operator aritmetik. Okey. Aritmetik ni lebih
orang kata lebih khusus, lebih khusus kepada tambah tolak darab bahagi. Jadi bila dikatakan kita belajar tambah tolak bahagi, kita dikatakan belajar aritmetik. Matematik ni dia lebih luas. Dia ada belajar tentang graf, dia belajar tentang algebra, dia belajar pasal number theory. Okey, maknanya matematik ni luas dan salah satu cabang matematik adalah aritmetik. Aritmetik ni skop yang lebih kecil yang kita gunakan tambah tolak darab bahagi. Dan biasanya program komputer ni kita selalu gunakan operator aritmetik dalam kita membuat program. Contohnya ingat tak minggu lepas kita buat program kira umur. Jadi kita gunakan operasi tolak untuk kira umur. Jadi operator aritmetik ni selalu kita guna untuk buat pengiraan. Okey, jadi operator aritmetik ada banyak ya, antaranya tambah, tolak, darab, bahagi. Selain daripada tu mungkin ada lagi operator-operator yang lain tapi yang ini merupakan 4 operator aritmetik yang asas. Dan sebenarnya relational operator juga operator matematik juga. So kalau kita ada operator matematik, okey, ada banyak Yang pertama kita ada arithmetic operator. Okey, kemudian kita juga ada relational operator. Ingat tak relational operator? Yang ada apa? Lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan. Yang tu kita panggil sebagai relational operator. Dan relational operator juga salah satu daripada operator matematik yang ada. Kemudian kita ada logic operator. Okey, logic operator kita ada AND, OR dengan NOT. Yang tu juga merupakan operator matematik. Dan ada banyak lagi operator-operator matematik yang lain. Jadi aritmetik ni kita ada 4 yang asas. Aritmetik ni kita ada 4 yang asas. Kita ada tambah, tolak, darab, bahagi. Yang ni 4 yang asas. Kemudian adalah yang lain-lain. Kemudian relational operator kita ada 6. Relational operator kita ada 6. Kita ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Yang ni kita panggil sebagai relational operator. Kemudian kita akan belajar juga nanti logic operator. Logic operator ada 3 yang selalu kita guna lah. Sebenarnya ada lebih daripada 3. Tapi yang selalu kita guna 3. Kita ada AND, kita ada OR, satu lagi kita ada NOT. Jadi nanti kita akan belajar tentang operator-operator matematik tadi dengan lebih detail lah. Jadi kalau awak tengok, dalam program, kita akan banyak belajar tentang operator-operator. Okey, kemudian kita tengok ni contoh program mengira luas segi 4 sama sisi. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai square. Okey. Jadi bila kita nak kira square, okey, kita buat sedikit analisa. Jadi apakah input, output dengan proses, IPO. Kita ada I, input, proses dengan output, IPO. Jadi kita akan mulakan dengan yang mudah. Cikgu ajar. Sekejap kita buka Word dulu. Okey, kita belajar apa ni? Praktis aplikasi. 4.1 muka surat 95. Okey. Jadi cikgu buka praktis aplikasi. Jadi kita nak buat benda ni, soalan kita masuk soalan. Soalan dia, bina program untuk mengira
luas segi 4 sama. Okey, luas segi 4 sama dalam English kita panggil sebagai square. Area of square. Okey, jadi sebelum kita buat program, cikgu ada ajar awak, kita mulakan dengan buat analisa ataupun analisis. Jadi kita buat analisis. Okey. Apa yang kita buat semasa analisis? Bantu cikgu. Kita buat apa masa analisis? Kita akan kenal pasti 3 benda. Kita kenal pasti 3 benda. Yang pertama, kita kenal pasti input. Yang kedua, kita kenal pasti proses. Dan yang ketiga, kita kenal pasti output. 3 benda ni kita kenal pasti dalam analisis. Okey, dan antara input, proses dengan output, mana yang paling mudah? Yang paling mudah adalah output. Sebab tu dalam analisis, kita akan mulakan dengan output. Okey, jadi apakah output bagi program awak? Cuba tengok. Apakah output bagi program? Luas segi 4 sama. Luas segi 4 sama. Segi 4 sama. Okey, itu merupakan output. Luas segi 4 sama. Dan kemudian selepas kita kenal pasti output, kita akan kenal pasti input. Apakah input bagi program? Okey, kita nak kira segi 4, kita perlu ada apa? Awak tahu kan tentang square? Okey, kita nak kira area of square. Okey, apa yang kita kena tahu? Bantu cikgu. Macam mana nak kira area of square? Panjang darab Panjang darab lebar. Okey, adakah betul nak kira square kita guna panjang darab lebar? Jawapannya ya, betul. Kita boleh gunakan panjang darab lebar. Tetapi kena ingat, square semua sisi adalah sama panjang. Okey. Dalam square, semua sisi adalah sama panjang. Ini bermakna sisi yang atas adalah sama dengan sisi yang bawah dan sama dengan sisi kanan dan sama panjang dengan sisi kiri. Okey, sebab square semua sisi sama panjang. Jadi kalau kita dah tahu panjang, perlu tak kita tahu sisi? Perlu tak kita tahu dia punya lebar? Perlu tak? Katakanlah kita dah tahu dia punya nilai panjang, perlu tak kita tahu dia punya nilai lebar? Tak perlu tahu. Tak perlu minta sebagai input. Sebab apa tak perlu minta sebagai input? Kerana panjang dengan lebar dalam square adalah sama. Okey? Kerana panjang dengan lebar square adalah sama. Jadi kalau kita dah tahu dia punya panjang, tak perlu lagi kita tanya dia punya lebar. Begitu juga kalau kita dah tahu lebar square, kita tak perlu tanya lagi panjang square kerana panjang dengan lebar adalah sama. Jadi kita katakan inputnya adalah sisi. Dia punya side. Dia punya sisi. Okey, dia punya sisi. Jadi kalau kita ambil sisi yang atas sama dengan sisi yang kanan kiri atas bawah. Jadi kita katakan input adalah sisi ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil side. Jadi kita tahu satu side sudah memadai. Inputnya hanyalah satu. Jadi kalau awak jawab 2, contohnya inputnya ialah sisi 1 dengan sisi 2. Contohnya, jawapan awak dikira salah. Kenapa jawapan awak dikira salah? Sebab dalam square sisi dia sama panjang. Okey, dalam square sisi dia sama panjang. Jadi kita tak perlukan 2 input. Kita hanya perlukan 1 input sahaja kerana sisi dia sama panjang. Okey, kemudian yang ketiga kita gunakan proses.
Okey, bagaimana kita nak tukar kita punya kita punya sisi? Kita nak tukar sisi menjadi luas segi 4 sama. Proses ialah apa yang kita lakukan untuk menukar kita punya input menjadi output. So, apa yang kita buat untuk tukar sisi menjadi luas segi 4 sama? Bantu cikgu. Sisi darab sisi. Sisi darab sisi. Bagus Jadi awak boleh buat sisi darab sisi ataupun awak boleh buat sisi kuasa 2. Dan awak jangan lupa sebab proses ni awak tak boleh setakat darab sahaja, awak juga kena simpan hasil darab ni dalam luas. So kita buat luas set kepada sisi darab sisi. Okey, kalau cikgu jawab macam ni, cikgu nak tanya, adakah jawapan cikgu betul? Kalau cikgu buat macam ni, luas set kepada sisi darab sisi. Yang ni kita baca macam mana? Yang ni bukan sama dengan, bukan equal. Yang ni kita baca setkan luas kepada sisi darab sisi. Okey, yang ni cikgu ajar macam mana cara nak baca dia. Setkan luas kepada sisi darab sisi. Okey, bukannya baca luas sama dengan sisi darab sisi. Bukannya luas sama dengan sisi darab sisi. Kita baca setkan luas sebab yang ni kita assign kita assign. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil setkan ataupun kita baca sebagai umpukan. Okey. Jadi kalau awak jumpa perkataan umpukan ataupun awak jumpa perkataan setkan, maksudnya apa? Maksudnya kita simpan sisi kali sisi ni kita simpan dalam variable luas. Okey. Sisi darab sisi ni kita simpan dalam variable luas ataupun variable tu kita guna untuk simpan data. Ingat tadi kan kita ada belajar tentang yang ni. Okey. Yang ni dia ada cakap variable pemboleh ubah kita guna pemboleh ubah ni untuk simpan data. Jadi kita gunakan assign statement. Okey. Kita gunakan assign statement untuk kita simpan data di dalam pemboleh ubah. Okey, sekarang cikgu nak tanya, adakah betul cikgu punya proses ataupun proses cikgu ni salah? Bantu cikgu. Cuba awak check. Betul atau salah cikgu punya proses? Okey. Jawapannya adalah salah. Proses cikgu adalah salah. Kenapa proses salah? Kerana nama variable yang cikgu guna tidak konsisten. Dekat atas ni cikgu gunakan variable luas. Dekat bawah ni cikgu gunakan variable luas segi 4 sama. Perasan tak? Nama variable tidak konsisten. Jadi jawapan dia salah. Okey. Bila kita buat analisa, pastikan kita gunakan nama variable yang konsisten. Okey, pastikan kita guna nama variable yang konsisten. Jadi kalau kita nak guna luas, kita guna nama luas daripada awal sampai habis. Kalau kita nak guna nama luas segi 4 sama, kita kena gunakan nama luas segi 4 sama daripada mula sampai habis. Yang penting, nama variable yang kita guna mesti konsisten. Jadi, yang ni nama variable ada berapa kat sini? Kita ada 2 variable. Yang pertama, variable kita adalah sisi. Yang kedua, variable kita adalah luas segi 4 sama. Yang ni kita panggil sebagai nama variable. Variable name. Nama pemboleh ubah. Nama pemboleh ubah. Okey, yang penting awak kena ingat nama variable kena konsisten. Okey, dah selepas siap kita punya analisa, kita akan buat dia punya carta adil.
Ataupun kita buat pseudocode dulu pun boleh ya. Kita buat pseudocode. Jadi pseudocode kita mulakan dengan okey. Kita mulakan dengan nombor 1. Nombor 1 adalah mula. Muka pula sekejap. Mula, tamat. Okey, kemudian kita buat input dulu. Jadi kita gunakan keyword masukkan. Masukkan CC. Jadi proses kita setkan ataupun kita buat kira pun boleh ya. Kita buat kira luas segi 4 sama set kepada sisi darab sisi. Kemudian kita akan paparkan output. Jadi kita buat paparkan luas segi 4 sama. Okey, jadi kita dah siap pseudocode. Selepas kita siap pseudocode, kita cikgu ajar nak buat carta ahli. Awak kena tahu semua sebab dalam exam kadang-kadang disuruh kita buat program. Kadang-kadang disuruh kita buat analisis, kadang-kadang disuruh kita buat pseudocode, kadang-kadang disuruh kita buat carta ahli. Jadi awak kena tahu semua. Okey, untuk buat carta ahli, cara paling mudah kita lukislah guna draw.io. Jadi kita lukis gunakan draw.io. Okey. Dan awak kena tengok awak punya pseudocode . Jadi dalam pseudocode awak ni yang baris yang kedua. Baris yang kedua ni kita panggil sebagai input statement. Input statement, okey? Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil pernyataan input. Baris nombor 4 ni kita panggil sebagai output statement. Ataupun pernyataan output. Output statement. Dan baris yang ketiga ni kita panggil sebagai assign statement. Ataupun assignment statement. Okey. Winston, Hanshen dan Kaisara, tolong salin nota sikit, boleh? Tolong salin nota sikit. Okey. Baris kedua tu kita panggil sebagai input statement. Baris keempat tu kita panggil sebagai output statement. Input statement digunakan untuk kita masukkan data ataupun untuk kita masukkan input. Output statement digunakan untuk kita paparkan output. Yang tu output statement. Dan yang nombor 3 tu assignment statement. Assignment statement ni gunanya untuk apa? Assignment statement untuk simpan data dalam variable. Cikgu ulang sekali lagi. Assignment statement untuk kita simpan value. Untuk kita simpan value dalam variable. Kita gunakan assignment statement. Jadi value apa yang kita nak simpan? Value yang kita nak simpan berada di sebelah kanan. Sebelah kanan merupakan value yang kita nak simpan. Cikgu guna warna lain, tak nampak pula. Okey. Sebelah kanan ni merupakan value yang kita nak simpan. Apakah value yang kita nak simpan? Hasil darab sisi darab sisi. Value ataupun nilai sisi darab sisi. Kita nak simpan dekat mana value sisi darab sisi tu? Kita nak simpan dalam variable luas segi 4 sama. Okey, jadi luas segi 4 sama ni kita panggil sebagai variable. Kita panggil sebagai variable tempat kita simpan data. Variable untuk simpan value. Okey. Jadi value ni ialah sisi darab sisi dan variable yang digunakan untuk simpan value adalah luas segi 4 sama. Jadi bila awak belajar tentang program adalah sangat penting untuk awak faham tentang variable atau tentang pemboleh ubah. Variable ada dua benda. Variable ada dua. Satu kita panggil sebagai variable value. Satu lagi kita panggil sebagai variable name. Okey, yang ni awak dah salin belum?
Awak salin dulu. Kalau dah siap, awak bagi tahu cikgu. Okey, dah siap salin ya? Okey. Jadi bila awak belajar tentang program, adalah penting untuk awak tahu tentang variable. Okey, variable, apa benda itu variable? Dalam bahasa Melayu, variable kita panggil pemboleh ubah. Okey. Jadi untuk apa kita guna variable? Tadi kita belajar. Kenapa kita guna variable? Kita guna variable untuk kita simpan data. Jadi variable ada dua jenis ya. Variable ada dua jenis. Yang pertama kita panggil sebagai variable name. Okey. Yang kedua kita panggil sebagai variable value. Okey, kita ada dua. Yang pertama kita panggil sebagai variable name. Yang kedua kita panggil sebagai variable value. Okey. Jadi variable name ni ada short form dia. Short form dia kita panggil sebagai variable. Dan variable value, short form dia kita panggil dia sebagai value. Okey. Jadi variable atau value tu kita panggil dia sebagai short form. Okey, ataupun panggilan pendek. Contohnya Winston, Yo Winston. Yo Winston tu nama penuh. Kalau cikgu panggil short form dia adalah Winston. Yo Hanshin, nama penuh, short form dia kita panggil Hanshin. Sama juga Sharifah Kaisara. Sharifah Kaisara, nama penuh dia. Short form kita panggil Kaisara. Nama pendek ataupun short form. Jadi bila kita sebagai contoh, variable name adalah umur. Cikgu bagi contoh supaya awak faham. Contoh variable name adalah umur. Jadi variable value adalah 13 ataupun umur cikgu 42. Okey. Jadi 13 dengan 42 ni kita panggil apa? Kita panggil dia sebagai value ataupun kita panggil sebagai variable value. Dan umur ni merupakan apa? Umur ni merupakan variable name ataupun short form dia kita panggil sebagai variable. Boleh faham? Okey, cikgu bagi contoh yang lain untuk awak lebih faham. Katakanlah variable yang kedua, variable jantina. Okey. Variable name adalah jantina, variable value adalah lelaki atau perempuan. Okey. Jadi jantina kita panggil sebagai variable name. Okey, lelaki dengan perempuan kita panggil sebagai variable value. Okey, contoh yang lain. Katakanlah cikgu gunakan variable markah. Okey, markah ialah variable ataupun variable name. Dan value bagi markah ataupun variable value bagi markah adalah 84 ataupun 72 ataupun 63. So yang ni kita panggil sebagai value ataupun variable value. Yang atas ni kita panggil variable ataupun kita panggil sebagai variable name. Jadi awak kena tahu variable ni sebenarnya terdiri daripada dua segmen. Yang pertama adalah variable name, yang kedua adalah variable value. Okey, cikgu nak tanya macam mana? Adakah awak faham tentang variable? Awak kena faham betul-betul tentang variable. Kalau awak tak faham tentang variable, awak tak boleh buat program. Okey, untuk membolehkan awak buat program, awak kena faham betul-betul tentang variable. Okey, bila awak faham tentang variable, barulah cikgu boleh ajar awak buat program. Okey, ada soalan tak setakat ni?
Winshen, Hanshen, Kaisara. Ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, cikgu akan teruskan ya. Cikgu akan teruskan. Jadi dalam assignment statement, yang ni keseluruhan ni kita panggil sebagai assignment statement. Okey, assignment statement kita gunakan untuk simpan value dalam variable. Okey, assignment statement kita gunakan untuk simpan value dalam variable. Okey, sekarang value dekat mana? Value ialah yang sebelah kanan operator. Jadi yang ni, yang sebelah kanan operator ni kita panggil dia sebagai value. Dan variable berada di sebelah kiri operator. Okey, jadi luas segi empat sama ni kita panggil sebagai variable ataupun variable name. Jadi dalam assignment statement, value yang berada di sebelah kanan kita simpan dalam variable yang berada di sebelah kiri. Okey, salin nota sikit ya. Salin nota. Dalam assignment statement, value yang berada di sebelah kanan operator. Okey, sebelah kanan ataupun kita panggil sebagai right hand side. Right hand side sebelah kanan. Okey, value yang berada di sebelah kanan operator akan disimpan dalam variable di sebelah kiri. Variable di sebelah kiri ataupun left hand side. Sebelah kiri. Jadi sebelah kanan akan simpan dalam sebelah kiri. Okey, cikgu ulang semula. Dalam assignment statement, value di sebelah kanan operator akan disimpan dalam variable yang variable sebelah kiri. Okey, boleh, tak apa. Boleh faham tak? Sempat tak salin nota ni? Cikgu ulang sekali lagi. Dalam assignment statement, sekejap ya. Cikgu rasa cikgu kena tulislah dalam nota ni. Takut awak tak ingat. Okey. Cikgu kena salin supaya awak tak lupa ya. Cikgu salin kat sini. Okey, yang pertama masukkan CC. Yang ni kita panggil dia sebagai input statement. Okey. Input statement digunakan untuk kita masukkan input. Okey, kemudian paparkan luas segi empat sama ni. Yang ni kita panggil sebagai output statement. Okey, yang ni kita panggil sebagai output statement. Output statement ni digunakan untuk paparkan output. Digunakan untuk paparkan output. Okey, kemudian kita juga ada yang ni, tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni kita panggil dia sebagai assignment statement. Yang ni, okey, kita panggil dia sebagai assignment statement. Okey, statement. Jadi assignment statement digunakan untuk apa? Assignment statement digunakan untuk simpan value dalam variable. Jadi dalam assignment statement ni ada part ya. Jadi cikgu ingat cikgu kena warnakan supaya awak nampak. Okey. Dalam kira ni kita panggil dia sebagai, sekejap ya, cikgu warnakan warna biru contohnya. Okey. Kira ni kita panggil dia sebagai adalah keyword. Kita panggil dia sebagai keyword ataupun kata kunci.
Jadi keyword ni sebenarnya optional. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Jadi kira adalah keyword. Okey, kemudian kita ada sisi darab sisi. Yang kedua yang ni. Simbol yang ni. Simbol yang ni kita panggil sebagai yang ni adalah kita panggil sebagai assign operator. Okey. Yang ni adalah assignment operator ataupun assignment ni ringkasan dia kita panggil sebagai assign operator. Dalam bahasa Melayu assign operator ni kita panggil sebagai pengendali. Operator tu pengendali. Assign ni kita panggil umpukan. Okey, yang ni yang dalam istilah bahasa Melayu. Jadi kalau awak jumpa dalam buku teks dia sebut umpukan. Umpukan tu dalam bahasa Inggeris adalah assign, adalah assign. Okey. Assign statement ni dalam bahasa Melayu adalah pernyataan umpukan. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pernyataan umpukan. Okey, output statement, input statement. Okey, pernyataan input, pernyataan output. Yang ni pernyataan input, kemudian kita ada pernyataan output. Okey, jadi masukkan sisi. Okey, masukkan ni kita panggil apa? Masukkan ni kita panggil sebagai variable. Okey, masukkan adalah bukan variable. Masukkan adalah keyword. Minta maaf cikgu tersasul. Masukkan adalah keyword. Dan sisi ni ialah apa? Sisi ni adalah variable yang digunakan untuk simpan data yang telah dimasukkan. Okey, boleh faham? Kita ada dua, masukkan dengan sisi. Yang ni cikgu guna warna lain. Cikgu guna warna hijau. Contohnya. Okey. Boleh? Jadi untuk pernyataan input, kita gunakan masukkan sisi. Masukkan tu adalah keyword dan sisi tu merupakan variable yang kita guna untuk simpan data yang dimasukkan. Okey? Kita masukkan data tu kita simpan dalam variable sisi. Okey, boleh faham tentang input statement? Dapat tak? Okey. Ada apa persoalan tentang input statement? Tak ada. Okey, input statement ni baris apa? Kita panggil langkah 2. Okey, cuba tengok pada langkah 4. Okey, langkah 4 kita belajar tentang output statement. Okey, paparkan luas segi 4 sama. Jadi paparkan ni apa? Paparkan ni kita panggil dia sebagai keyword. Adalah keyword. Adalah keyword yang kita gunakan untuk output statement. Okey, paparkan adalah keyword. Kemudian luas segi 4 sama ni apa? Luas segi 4 sama ni sebenarnya adalah variable. Okey. Jadi luas segi 4 sama adalah variable yang menyimpan value yang hendak dipaparkan. Okey. Jadi kita buat paparkan segi 4 sama.
Jadi paparkan tu adalah keyword. Keyword yang kita gunakan untuk paparkan output. Sementara luas segi empat sama tu adalah variable. Variable yang kita guna untuk simpan value yang hendak kita paparkan. Jadi maknanya value yang kita hendak paparkan ialah value luas dan value luas tu disimpan dalam variable luas segi empat sama. Okey. Jadi dalam variable tu ada simpan value yang hendak kita paparkan. Okey, jadi bila kita paparkan luas segi empat sama, dia bukannya paparkan perkataan luas segi empat sama. Yang ni awak kena ingat. Cikgu ulang sekali lagi. Bila kita paparkan luas segi empat sama, dia bukannya paparkan perkataan luas segi empat sama. Tapi dia akan paparkan value yang ada dalam segi empat sama. Value yang ada dalam luas segi empat sama. Boleh faham pelajar? Dapat tak? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey. Boleh faham ya setakat ni? Okey, kemudian cuba awak tengok tentang assignment statement. Kira luas segi empat sama set kepada sisi darab sisi. Jadi apa yang dekat sini ialah kita ada luas segi empat sama, yang ni kita panggil sebagai variable. Begitu juga dengan sisi. Sisi juga adalah variable. Okey, kemudian kita ada darab. Jadi kira adalah keyword. Okey, selain kira, kita juga boleh gunakan keyword. Sekejap ya. Selain kira, kita juga boleh gunakan keyword setkan. Okey, keyword set. Yang ni keyword yang biasa kita gunakan untuk assignment statement. Okey, sama ada awak boleh gunakan keyword kira ataupun awak boleh guna keyword set. Mana-mana keyword pun awak boleh guna, tak ada masalah. Okey, keyword tak semestinya bahasa Melayu. Awak nak gunakan keyword bahasa Inggeris pun boleh. Contohnya compute ataupun calculate. Keyword ni kita boleh gunakan bahasa lain selain pada bahasa Melayu. Okey, sama juga dengan masukkan. Okey, selain daripada masukkan, kita juga boleh gunakan keyword yang sinonim dengan masukkan. Contohnya baca atau input. Contohnya. Jadi selain daripada keyword masukkan, kita juga boleh gunakan keyword baca atau keyword input. Pun boleh juga. Jadi merupakan keyword yang biasa kita guna. Merupakan keyword yang biasa kita guna untuk input. Boleh faham kelas? Tak semestinya keyword masukkan. Ada setengah-setengah buku dia gunakan keyword baca. Ada setengah-setengah buku dia gunakan keyword input. Dan ada macam-macam lagi keyword yang lain yang mana sinonim dengan input. Jadi keyword ni tak semestinya gunakan masukkan. Okey, sama juga dengan paparkan. Kenapa keyword paparkan cikgu buat warna merah? Okey, cikgu gunakan warna yang sama sebab takut awak confuse. Cikgu gunakan warna biru. Okey. Jadi paparkan. Jadi selain daripada paparkan, kita juga boleh gunakan keyword. Okey, selain daripada paparkan, kita juga sekejap. Selain daripada paparkan, kita juga boleh gunakan keyword. Contohnya tulis. Okey. Biasanya tulis tulis ni biasanya untuk file. Biasanya kita gunakan keyword paparkan ataupun keluarkan ataupun keyword output keyword paparkan ataupun cetak. Cetak. Biasanya kita gunakan keyword cetak ataupun keyword output. Contohnya kita kata cetak luas segi empat sama ataupun kita katakan output segi empat sama. Contoh
Contohnya kita gunakan cetak segi empat sama ataupun output segi empat sama. Jadi selain pada papakan, kita juga boleh gunakan keyword-keyword yang lain yang sinonim dengan output. Okey, begitu juga dengan kira. Selain daripada kira, kita juga boleh replace keyword kira dengan keyword set ataupun apa-apa keyword yang sinonim. Contohnya macam calculate ataupun compute ataupun apa-apa yang sinonim lah. Okey, dan kemudian kita ada operator yang ni. Yang ni kita panggil sebagai assign operator. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pengendali umpukan. Dan assign operator ni biasanya kita gunakan simbol yang ni. Ataupun kadang-kadang kita gunakan simbol macam ni pun ada juga. Kadang-kadang, sekejap kita juga boleh guna simbol ataupun operator yang ni. Okey, jadi kita boleh gantikan simbol yang ni dengan simbol yang ni. Sekejap. Okey. Jadi assign operator. Dalam silibus IGCSE kita gunakan simbol yang ni. Okey. Jadi yang tu kita panggil sebagai assign operator. Okey, kemudian cikgu nak terangkan sikit tentang assignment statement. Jadi assignment statement digunakan untuk assignment statement digunakan untuk simpan value dalam variable. Okey, tu fungsi dia. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, value sisi darab sisi, value berada di sebelah kanan ataupun right hand side yang berada di sebelah kanan operator. Okey, dan variable berada di sebelah kiri operator. Okey, value yang berada value yang berada di sebelah kanan operator akan disimpan. Okey, akan disimpan atau akan dimasukkan ke dalam variable yang berada di sebelah kiri operator. Boleh faham setakat ni? Jadi kita ada assignment statement. Jadi sebelah kanan ni kita panggil sebagai value. Okey, di sebelah kiri ni kita panggil dia sebagai variable. Jadi value di sebelah kanan akan disimpan dalam variable di sebelah kiri. Jadi cikgu ambil yang ni. Okey. Jadi dekat sini apa yang berlaku sebenarnya cikgu terangkan. Sisi darab sisi apa yang dibuat akan yang ni kita panggil apa? Sisi darab sisi. Okey, sisi darab sisi adalah merupakan expression. Sisi darab sisi adalah merupakan expression. Okey, expression ni maknanya something yang kita boleh evaluate dia menjadi value yang baru. Okey, sesuatu expression. Expression dalam bahasa Melayu kita panggil ungkapan. Expression dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai ungkapan. Expression adalah sesuatu yang kita boleh evaluate. Okey, yang kita boleh evaluate menjadi value yang baru. Okey, itu merupakan expression. Jadi cikgu ulang, sisi darab sisi adalah merupakan satu expression, dan expression
Bukan kitab. Apa pasal kitab pula? Expression adalah sesuatu. Kenapa dia jadi kitab pula? Oh, yang kita boleh. Silap. Expression adalah sesuatu. Ialah yang, jangan cikgu nak fikir ayat. Expression adalah sesuatu. Sesuatu yang kita boleh evaluate menjadi value yang baru. Jadi dekat expression ni dia ada value. So dalam sisi ni ada value dan sisi dalam sisi ni ada value dan kita ambil value sisi darab dengan value sisi, darab dengan value yang sama dan kita boleh evaluate dia menjadi nilai yang baru. Contoh. Contoh expression 2 tambah 3 boleh kita evaluate 5. Contohnya, jadi kalau 7 expression 7 darab 7 boleh kita evaluate sebagai 49. Jadi kita panggil expression. Expression ialah something yang kita boleh evaluate dia menjadi nilai yang baru. Asalnya nilainya 7 darab 7. Asalnya nilai dia 7 darab 7. 7 darab 7 tu kita boleh evaluate dia menjadi 49. Okey. Dan expression ni akan menghasilkan value. Expression. Jadi kita tahu. Expression akan menghasilkan value. Expression akan menghasilkan value. Jadi value yang dihasilkan tu akan disimpan dalam variable di sebelah kiri. Jadi apa tadi? Yang ni tadi mana tadi? Cikgu dah tak nampak dah. Luas segi 4 sama. Ni. Sekejap ya. Luas segi 4 sama adalah variable. Okey. Luas segi 4 sama adalah variable. Jadi expression yang dihasilkan atau value yang dihasilkan oleh expression expression tadi akan disimpan dalam variable luas segi 4 sama. Boleh? Jadi ini cikgu bagi detail supaya awak tak pening tentang program. Cikgu ajar awak detail. Dalam buku teks tak ada pun tunjuk detail macam ni. Jadi cikgu nak awak faham secara terperinci apa sebenarnya yang awak buat dalam program. Jadi dekat sini kalau awak tengok sisi dalam sisi ni adalah expression yang mana expression boleh digunakan untuk menghasilkan value. Dan bila kita dapat value daripada expression tadi, value ini akan disimpan dalam variable di sebelah kiri. Akan disimpan dalam variable luas segi 4 sama. Okey, pelajar, macam mana? Adakah awak faham penerangan cikgu ataupun masih kurang jelas? Tolong respon. Boleh cikgu. Boleh. Awak kena ingat betul-betul penerangan cikgu ni sebab yang ni awak kena guna bukan setakat tingkatan 1, tingkatan 2 dengan tingkatan 3 pun awak kena guna balik. Jadi asas ataupun konsep asas
program awak kena kukuh. Konsep asas awak kena kukuh, sebab kalau tak kukuh nanti bila awak naik tingkatan 4, bila awak naik tingkatan 2, bila awak naik tingkatan 3 akan jadi masalah. Jadi saya nak kukuhkan dulu konsep asas program kepada awak. Okey, Hanshin kata cikgu saya tak dapat tulis yang last. Okey, jangan risau, yang mana yang awak tak sempat tulis nanti cikgu akan share pada awak. Okey, sekarang bila awak dah faham tentang pseudocode, cikgu dah terang pseudocode dengan terlalu detail. Okey, mula dengan tamat ni kita panggil apa? Mula dengan tamat ni kita panggil terminal. Okey, mula dan tamat merupakan orang panggil apa? Merupakan terminal. Ini kita panggil sebagai terminal. Okey, yang menandakan tempat yang menandakan bermulanya program, bermula atau berakhirnya sesuatu program. Okey, mula dan tamat ni merupakan keyword ataupun merupakan terminal yang digunakan untuk menandakan di mana program itu bermula dan di mana program itu tamat. Jadi mula dengan tamat ni kita panggil sebagai keyword. Keyword yang digunakan untuk menandakan terminal merupakan keyword. Merupakan keyword yang digunakan untuk menandakan terminal program. Okey. Yang mana ianya digunakan untuk menandakan cuba fikir ayat. Ianya digunakan untuk menunjukkan bermulanya atau berakhirnya sesuatu program. Okey. Okey, mula dan tamat merupakan keyword yang digunakan untuk menandakan terminal program. Okey, terminal tu apa? Terminal tu digunakan untuk menunjukkan terminal. Okey, menandakan terminal program. Terminal ni maksudnya tempat bermulanya terminal. Terminal ni maksudnya tempat bermulanya atau berakhirnya sesuatu program. Jadi itu mula dan tamat. Mula dan tamat merupakan keyword yang digunakan. Kalau kita tak nak guna dengan mula dengan tamat, kita boleh replace dia dengan begin dengan end. Kalau bahasa Inggeris dia gunakan sini begin, yang ni end. So begin dengan end ni merupakan keyword yang digunakan untuk menandakan kita punya terminal. Untuk menandakan kita punya terminal. Okey. Jadi cikgu rasa dah tak ada yang tertinggal. Semua cikgu dah cover. Okey. Yang huruf besar ni semua keyword. Ni keyword, kira, keyword, paparkan keyword, tamat ni keyword. Semuanya kita panggil sebagai keyword. Okey, keyword setiap keyword memberi maksud yang tertentu. Setiap keyword memberi maksud yang tertentu. Okey, kemudian cikgu nak tunjukkan dia punya carta ahli. Okey, tak sempat cikgu nak tunjuk program. Sebenarnya tujuan cikgu nak tunjukkan program sebenarnya. Tapi tak sempat. Tak apalah, kita siapkan carta ahli dulu. Jadi carta ahli kita ada mula. Okey. Kemudian kita ada masukkan input. Okey, untuk input statement, kita gunakan simbol yang ni. Untuk input statement. Masukkan CC. Okey. Yang ni merupakan simbol yang digunakan untuk input statement dan juga untuk output statement. Terminal kita gunakan simbol oval. Untuk terminal kita gunakan simbol oval. Okey, yang ni merupakan simbol yang kita gunakan untuk input output. Okey, kemudian untuk assignment statement.
Untuk assignment statement, kita gunakan simbol proses. Okey. Jadi assignment statement, kita gunakan simbol proses. Kira luas segi 4 sama, set kepada sisi darab sisi. Jadi kalau awak nak gunakan sisi darab sisi pun boleh. Kalau awak tak suka sisi darab sisi, awak boleh gantikan dia dengan sisi kuasa 2. Nak gunakan sisi kuasa 2 pun boleh sebenarnya. Terpulang pada awak. Nak guna sisi darab sisi pun boleh. Nak gunakan sisi kuasa 2 pun boleh. Okey. Kemudian kita ada output statement. Output statement kita gunakan simbol ini. Jadi kita paparkan sisi. Okey, yang ni output statement. Apa paparkan sisi pula? Paparkan apa? Paparkan luas segi 4 sama. Okey, paparkan luas segi 4 sama. Okey, kemudian kita ada terminal. Okey, tamat. Untuk tamat ni kita gunakan simbol terminal. Okey, bila dah siap kita save kita punya diagram. Save dulu. Sebagai luas segi 4 sama. Okey, kemudian kita export diagram. Okey. Kemudian kita transfer ke dalam kita punya folder. Bila kita export kita punya diagram tadi kan, dia akan pergi dekat folder download. Awak buka dekat folder download tu, awak akan nampak benda yang awak export ataupun awak save. Sebab dia memang akan simpan dalam folder download. Jadi daripada folder download ni kita copy paste ke dalam folder download, lepas tu kita kita insert dalam Word. Kita insert picture from file from this device. Okey, lepas tu kita cari dekat folder kita. Cari dekat folder kita. Apa tadi? Luas segi 4 sama kan. Okey, dah siap. Jadi ni kita punya carta ahli. Cikgu nak resize dia. Bagi kecil sikit. Okey dah. Okey, dan selepas kita buat carta ahli, barulah kita buat program. Barulah kita buat program. Okey, jadi cikgu ulang sekali lagi. Untuk mula dengan tamat, kita gunakan simbol terminal. Untuk input dengan output, kita gunakan simbol parallelogram. Dan untuk assignment statement, kita kena guna simbol proses. Okey, simbol proses. Dan selepas itu, kita buat program. Okey, cuba tengok buku teks. Dia ada ajar macam mana kita nak buat program. Mana tadi? Ni. Okey, untuk buat program ni, awak kena download Scratch. Kena download Scratch. Jadi untuk download Scratch, awak boleh pergi dekat website scratch.mit, tak salah cikgu. Scratch.mit.edu. Scratch.mit.edu. Okey. Jadi Scratch ni ada dua version. Satu yang web version. Untuk web version ni awak tak payah download. Okey, satu lagi dia ada application version yang mana awak download. Kalau gunakan web version ni, awak kena ada internet. Masalah guna web version ni kena ada internet.
Jadi kalau tak ada internet tak boleh guna Scratch. Tapi kalau yang download tu, walaupun awak balik kampung, contohnya katakanlah kampung tak ada internet walaupun kampung tak ada internet, awak boleh gunakan Scratch sebab yang dah download ni dia tak payah nak apa, tak payah kita ada internet untuk kita guna. Jadi dekat sini Scratch ni awak boleh okey, jadi kalau nak guna yang online awak just sign in. Jadi yang online ni, kelebihan yang buat yang Scratch online ni, kita tak perlu update kita punya Scratch. Sebab dia akan update automatic dekat website. Kalau kita download, kalau ada keluar versi yang baru, kita kena update kita punya Scratch yang baru. Jadi terpulang pada awak Okey, kalau macam cikgu, biasanya cikgu guna yang online. Sebab cikgu malas nak download Scratch. Okey, jadi kalau awak nak guna yang online, awak kena sign in. Kenapa kena sign in? Supaya awak punya data tu tak hilang. Bila kita buat projek kita tetap ada dekat kita punya apa, dekat website Scratch. Jadi awak tekan sign in. Sekejap Cikgu dah lupa username cikgu. Cuba Okey, sekejap cikgu dah lupa. Cuba. Incorrect username. Okey, cuba cikgu tekan join Scratch. Okey, sekejap. Slow pula internet. Okey, cikgu rasa cikgu tak sempat nak tunjuk Scratch ni. Masa tinggal 5 minit. Nanti cikgu tunjuk pada minggu depan Jadi awak sebelum seelok-eloknya sebelum kita buat kelas minggu depan, awak download dulu Scratch. Sebab Scratch ni nak download ni pun ambil masa juga Awak pergi dekat Google ni, awak type download Scratch. Okey, awak cari download Scratch. Okey, Scratch ni dia ada banyak version sebenarnya. Cuba tengok. Scratch MIT download. Sekejap internet cikgu slow ke apa ni? Okey. Jadi masa nak download Scratch tu, awak kena tengok dulu awak punya window versi apa. Okey, ataupun awak gunakan Android ke apa ke. Okey, dan dia ada versi lama dengan versi yang baru. Versi yang lama ialah Scratch 2.0. Buku teks ni, sekejap cikgu tengok buku teks. Dia gunakan versi yang mana? Okey, untuk buku teks dia gunakan versi yang lama. Yang ni yang buku teks guna. Jadi kalau awak tak nak guna versi yang lama pun boleh juga, tak ada masalah. Awak download je versi yang baru. Versi yang baru sekarang ialah versi 4.0. Yang ni versi yang paling baru. Jadi awak boleh download versi yang baru. Okey, dekat sini versi 4.0. Okey, kita boleh download. Sorry. Bukan versi 4.0, versi 3 Scratch yang terkini ialah versi 3. Yang ni yang cikgu download ni versi 3.29.1. Yang ni merupakan versi yang terkini. Okey, awak pun download versi yang ni supaya cikgu boleh ajar dengan laju. Sebab kalau kita guna yang web version web version ataupun yang online version ni, masalahnya internet bila kita online ni, kalau internet kita tak kuat, kita nak belajar jadi tersangkut-sangkut Jadi untuk elakkan kita belajar tersangkut-sangkut, cikgu nak awak download Scratch ni
dan awak install dekat awak punya laptop. Install dekat laptop dan minggu depan kita akan belajar. Okey, jadi kalau laptop awak laptop lama, kalau laptop awak laptop lama, awak boleh download versi 2.0. Versi 2.0 ataupun versi 1.4 ni sesuai untuk laptop yang lama. Okey, dan kalau awak gunakan laptop yang laju, awak boleh download versi yang terkini. Okey, kelas ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kelas kita pada malam ni? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan, download dulu Scratch. Download dulu Scratch. Minggu depan, cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak buat program dengan gunakan Scratch. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Thank you, cikgu. Okey, sama-sama.